What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. So hari ni kita nak sambung chapter review fan-made manga Return to the Reverie karya Arthur dan Profesor Gemini. Dalam chapter kedua ni, Arthur menceritakan tentang rahsia identiti sebenar Jewelry Bonnie, identiti sebenar Admiral Ryokugyu, rahsia tentang Joy Boy, The Voice of All Thing, Ancient Weapon dan rahsia Devil Fruit. Bagi aku agak menarik juga jalan cerita yang disusun oleh Arthur untuk chapter kali ni. Yalah, payah juga sebenarnya nak keluarkan idea untuk rungkai dan kait jalan cerita tersembunyi Mystery One Piece. But for me, Arthur did a very good job. Dan dalam video kali ni juga, as I promise, aku akan umumkan pemenang giveaway. So aku harap korang dapat stay tune until the end of this video untuk mengetahui siapakah pemenang giveaway tersebut. Alright, let's proceed with the content. Habis sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Coverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarudamo. Ramai yang gemakannya, terasa segar sentiasa, resepi yang kau sokam, tinggi kualiti gajinya, sungguh enak dimakan begitu. Chapter kedua dalam siri fan-made manga One Piece Return to the Reverie dimulakan dengan mempamerkan pemandangan matahari yang sedang terbit yang menyinari bumi suci Marijoa. Pada hari ini sedang berlangsung persidangan Reverie dan menurut narator juga tidak lama lagi sebuah musibah besar akan melanda tanah Marijoa ini. Dan kemudian panel beralih kepada perbualan beberapa guard di situ yang kehairanan kerana mereka kehilangan sebilangan besar anggota di sana. Ternyata kehadiran Monkey D. Dragon masih lagi belum dapat dihidu oleh musuh. Kemudian panel beralih ke arah seorang gadis iaitu Jewelry Bonnie yang sedang bersembunyi dan mencuri dengar perbualan mereka. Dalam hatinya, Bonnie bermonolog sendirian mengatakan yang dia perlu berhati-hati dan tertanya-tanya bagaimana boleh dia menghampiri Bartolomeo Kuma sedangkan Kuma dikawal rapi. Namun menurutnya lagi dia perlu menyelamatkan Kuma, tak kira apa yang berlaku. Kemudian Bonnie merasakan sesuatu yang pelik pada permukaan tanah. Tiba-tiba, satu tangan besar telah menggenggam jasad Bonnie dan menarik masuk ke dalam tanah. Yes, as expected, itu adalah tindakan Morley dengan kemampuan buah devilnya yang mampu untuk mengawal permukaan tanah dan telah menarik Bonnie untuk bersama-sama mereka iaitu pasukan revolusi berbincang di bawah tanah. Rupa-rupanya tim Sabo telah awal lagi memata-matai Bonnie dengan berkat kemampuan Devil Fruit milik Karasu. Dan dalam perbualan mereka juga pada ketika itu iaitu sebelum Bonnie dibawa masuk, Lindbergh mengatakan sekiranya mereka membawa serta Bonnie ke dalam aliansi mereka, itu satu perkara yang menguntungkan mereka kerana Bonnie sebenarnya adalah Queen Dowager dari kerajaan Sorbet yang menguasai seluruh perairan Soft Blue satu ketika dahulu, seperti mana Jerma Double Six yang satu ketika dahulu menguasai seluruh perairan North Blue. Sorbet menguasai perairan Soft Blue bermilenia lamanya. Kemudian Karasu menambah bahawa kedudukan dia amatlah penting kerana dia merupakan ibu kepada bekas raja kerajaan Sorbet dan nama sebenarnya adalah Bartolomeo Koni, ibu kepada Bartolomeo Kuma. Bonnie bertanyakan apa yang mereka mahukan darinya. Kemudian Sabo memperkenalkan diri mereka iaitu mereka dari pasukan revolusi dan Kuma adalah kawan mereka. Dan misi mereka juga sama seperti Bonnie iaitu menyelamatkan Kuma. Dan Sabo mengarahkan Morley melepaskan Bonnie. Kemudian Bonnie pun mendedahkan identitinya. Bonnie menyatakan bahawa dia merupakan pemakan buah devil H.H. Nomi yang memberi keupayaan kepadanya untuk memanipulasi usia dan terhindar dari kematian alami. Disebabkan jangka hayatnya yang lama, Bonnie mampu untuk mentadbir kerajaan Sorbet dalam jangka masa yang lama tanpa raja. Sebab itulah Bonnie digelar sebagai Queen Dowager. Dan seperti yang dikatakan, memang kerajaan Sorbet menguasai perairan Soft Blue dan kerajaan itu terbentuk hasil daripada aliansi dari beberapa negara di situ. Dan kerajaan tersebut telah dibentuk sekitar 850 tahun dulu lagi bagi menghalang satu klan tertentu. Bonnie
Bonnie mengatakan lagi yang dia telah lama meninggalkan takhta kerajaan itu dan mengharapkan anaknya dapat memimpin semula kerajaan tersebut. Namun Kumar diselubungi dengan rasa kebencian terhadap kerajaan tersebut, membuatkan dia digelar Kumar the Tyrant. Setelah itu gerakan rebellion berlaku menyebabkan Kumar diusir. Namun apa yang dibuat oleh Kumar sangat-sangatlah besar. Kemudian keganasan Kumar bertambah apabila dia menjadi lanun. Tapi suatu hari Bonnie telah mendapat surat daripada anaknya di mana Kumar telah memohon maaf atas perbuatan jahatnya. Sabo mencelah mengatakan bahawa Kumar berubah lepas dia berjumpa Dragon Sun. Kemudian Bonnie menambah, walaupun setelah ketiadaan Kumar, kerajaan Sorbet aman dengan ikatan kontrak dengan World Government sekian lamanya. Namun satu hari tanpa sebarang amaran, World Government telah melancarkan satu buster call ke atas kerajaan Sorbet, dan beberapa tahun sebelum ini World Government cuba menghapuskan mereka yang memiliki pengaruh politik yang besar. Dan dalam satu malam sahaja, World Government telah merampas segala-galanya milik Bonnie, dan perkara itu meninggalkan Bonnie dengan hanya pilihan untuk mengubah identitinya. World Government kemudiannya menyembunyikan insiden tersebut dan memburuk-burukkan nama Bonnie. Kemudian 2 tahun lepas, Bonnie mendapat berita kematian Kumar dan Dr. Vegapunk telah mengubah Kumar menjadi robot. Dan disebabkan itu jugalah Bonnie telah berlayar bersama-sama crewmates-nya ke New World dalam misi membalas dendam. Namun sayang, 1000 kali sayang, Bonnie telah ditangkap oleh Blackbeard Pirate dan telah dijual kepada Marine. Namun berkat pengorbanan nakama Bonnie, dia telah berjaya melarikan diri. Kemudian Bonnie menyedari betapa susahnya misi dia untuk berjumpa dengan Dr. Vegapunk, apatah lagi untuk membunuh dia. So instead untuk membalas dendam, Bonnie memutuskan untuk ke Marijoa untuk menyelamatkan Kumar di sana. Dan berkat bantuan King Elizabelo II, Bonnie telah berjaya menyusup masuk ke Marijoa, dan begitulah kisahnya. Kemudian Sabo bagi tahu Bonnie supaya jangan berputus asa dulu, sebab objektif utama dorang mungkin berbeza tapi misi dorang sama, iaitu untuk menyelamatkan Kumar. Lepas tu Bonnie cakap terima kasih tapi dah terlambat pasal Kumar dah pun mati. Kat sini aku macam pelik sikit. Tadi pasal dia cakap yang dia datang untuk selamatkan Kumar, tapi sekarang ni dia cakap Kumar dah mati pula. Tak apa. Kita layan dulu. Kemudian Lindbergh mencelah, mengatakan yang Bonnie salah pasal Kumar. Satu, sebenarnya Kumar sendiri yang rela memberikan humanity-nya. Kedua, Kumar tidak dikenali sebagai pasukan revolusi tapi sebagai lanun, dan dia telah menjadi si cibukai dan volunteer untuk menjadi blueprint kepada eksperimentasi pengklonan Vegapunk, iaitu Projek Pacifista. Dan Projek Pacifista itu juga adalah plan revolusi, dan Vegapunk sendiri adalah salah seorang dari anggota pasukan revolusi. Lepas tu Bonnie marahlah, so kenapa nak kena bunuh Kumar? Lepas tu Karasu menjawab yang satu perubahan penuh cybernetik diperlukan untuk program Pacifista tersebut, dan projek Pacifista dan SSG adalah trump card kepada revolusi untuk menjatuhkan Celestial Dragon. So bermaksud Kumar sebenarnya masih hidup. Jadi sebenarnya seluruh Pacifista adalah klon Kumar yang connected antara satu sama lain, termasuklah Kumar sendiri. Sebab tu sangat penting untuk Kumar kekal hidup dan personality Kumar disimpan dalam mesin tersebut ataupun dalam robot itu. Dan bermaksud sebenarnya sekarang ni Kumar ibarat sedang tidur, dan dengan menggunakan chip ini yang berada di tangan Lindbergh, Kumar akan bangun semula. Cuma apa yang dorang tak jangkakan adalah Kumar diperhambakan oleh Celestial Dragon. Kemudian sambil menangis, Bonnie bertanya, jadi korang boleh hidupkan Kumar balik lah? Yes, sebab kami tak pernah meninggalkan rakan seperjuangan kami, kata Sabo. Kemudian Bonnie pun telah menyertai plan pasukan revolusi, dan Sabo mengatakan yang plan mereka akan bermula esok pagi. Dan Sabo pun menerangkan plan mereka. 4 daripada mereka akan melaksanakan main objektif mereka, iaitu mengisytiharkan peperangan ke atas Celestial Dragon dan membunuh Gorosei. Dan Dragon pun akan melaksanakan tugasan dia. Jadi masa kekecohan itu berlaku, Bonnie boleh segera menyelamatkan Kumar. Jadi pertarungan antara Admiral adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, melainkan Marine-Marine yang lain. Jadi sekiranya plan kita tidak berjaya, kata Sabo, kita akan menggunakan kemampuan Kumar untuk melarikan diri. Kemudian scene telah beralih ke dalam Pangaea Castle di bahagian guest hall. Admiral Fujitora telah masuk untuk berjumpa dengan Admiral Ryokugyu. Sambil Fujitora bergerak ke arah Ryokugyu, dorang berborak-borak kosong kat situ. Dan kat sini kita finally dapat melihat wajah sebenar Ryokugyu dalam versi fanmade, yang mana nama sebenarnya adalah Ricardo. Okey, tak apa. Kita tunggu nanti apa nama sebenar dan muka Ryokugyu ni.
Lepas tu Fujitora tanya, Akainu ada call tak? Ryokugyu jawab, ada. Lepas tu aku cakap lah dekat dia yang kau ni behave elok je. Kemudian Ryokugyu tanya, so sistem Shichibukai tu memang dibubarkan ke? Fujitora menjawab, tak semudah itu. Tapi kami dah dapat keizinan daripada Gorosei. Cuma kelulusan tu kena tunggu undian masa hari akhir persidangan referee nanti. Tapi nampak macam diorang dah start yakin dengan sistem SSG ni. Lepas tu masa diorang duduk berborak, ada pelayan seorang datang nak jamu air. Ryokugyu yang berjiwa Sanji itu cuba untuk mengorat perempuan tersebut, terus kena cepuk dengan Fujitora. Lepas tu Fujitora cerita dekat Ryokugyu pasal cara penghasilan buah Devil Artificial Smile, yang mana ia diperbuat daripada bahan kimia yang dipanggil SAD, dan tim SSG pun menghasilkan bahan kimia yang sama. Apabila air kimia tersebut disiram kepada mana-mana pokok yang normal, pokok tersebut akan bertukar menjadi pokok yang menghasilkan buah devil. Dan dikatakan juga, begitulah cara devil fruit sebenar terhasil. 2 tahun dulu mereka telah berjaya replicate buah devil Borsalino Kizaru, dan sekarang mereka telah berjaya replicate seluruh buah devil fruit. Jadi benda inilah yang akan menjadi trump card kepada kita untuk menggulingkan sistem yang korup sekarang ini. Dan sebab itulah Vegapunk menggelarkan penggunanya sebagai pasifista supaya dapat mengembalikan keamanan. Dan aku dah cek apa maksud pasifista ni. Pasifista ni adalah dari bahasa Latin yang bermaksud seseorang yang menentang peperangan. Dan Fujitora menambah lagi, SSG sebenarnya adalah buah devil artificial yang only work on pasifista, yang mampu melenyapkan sesebuah negara dari peta dunia. Kemudian scene beralih ke arah Gorosei yang juga bercerita pasal SSG, dan Im sama juga telah menyetujui penggunaan SSG walaupun SSG itu adalah buah devil artificial, dan bersetuju dengan pembubaran Shichibukai. Dan diorang juga ada bersimbang pasal aliansi Big Mom dengan Kaido dan kepercayaan Shanks yang mengatakan Blackbeard mewarisi impian Rocks. Lepas tu ada seorang Gorosei itu mengatakan yang pihak diorang mungkin akan mengalami kekurangan buah devil. Kemudian mereka berlima pun masuk ke dalam satu bilik dengan pintu yang sangat besar, yang mana tak ramai yang dapat masuk ke dalamnya. Kemudian kita dapat melihat struktur Pangaea Castle macam mana. Narrator menerangkan sebenarnya Pangaea Castle dibina di atas sebuah istana yang besar yang telah terkubur di situ, yang mana istana itu telah dipadam dari catatan sejarah, dan istana itu juga menyimpan satu darkest secret yang dikenali sebagai Tartarus. Dan Gorosei pun telah turun menuju ke istana tersebut sambil bercerita pasal satu kisah legenda, yang mana suatu ketika dahulu terdapat satu kerajaan terhebat di seluruh dunia, dan raja dia bernama Adam. Adam mempunyai kekuatan yang tak setanding dengan orang lain, iaitu dia memiliki willpower yang kuat yang mampu untuk mendengar dan berkomunikasi dengan seluruh creature yang ada di dunia, yang mana kuasa tersebut dikenali sebagai the voice of all things. Adam telah menggunakan kuasa tersebut untuk kebaikan, membuatkan dia mendapat gelaran sebagai Joy Boy. Kemudian selang beberapa masa, Joy Boy telah berjumpa dengan Goddess Mother of the Sea, dan mereka pun telah bercinta. Kemudian Mother Sea telah melahirkan anak yang bernama Poseidon, Uranus dan Pluton. Namun satu hari, Sea Devil telah datang kepada Joy Boy, menawarkan dia satu tawaran. Sea Devil tersebut telah membawa Joy Boy kepada satu pohon yang aneh dengan buah yang pelik, dan mengatakan kepada Joy Boy sekiranya dia memakan buah tersebut, dia akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Awalnya Joy Boy menolak, namun godaan yang dia terima amatlah luar biasa, menyebabkan dia yang dahulunya sangat baik dan dicintai oleh ramai makhluk telah bertukar menjadi jahat dan menawarkan buah devil itu kepada sesiapa sahaja yang mendambakan kekuatan, menyebabkan pembantaian berlaku kepada mereka-mereka yang lemah dan menjadikan yang kuat sahaja yang terus unggul. Namun Mother Sea yang telah mengumpulkan 20 heroes dari serata negara di seluruh dunia tidak mempunyai pilihan lain melainkan membunuh Joy Boy aka Adam aka cinta hatinya. Perempuan tersebut telah membawa bersamanya satu great storm dan menenggelamkan Joy Boy dan kingdomnya, dan dikatakan perempuan tersebut juga telah menyumpah mereka-mereka yang memakan buah devil akan dicekik dengan tangannya sendiri. Sebelum Mother Sea meninggal, dia telah memberikan kerajaan dunia kepada 20 orang hero yang bertarung bersama-samanya. Kesemua Dragon Gods yang baharu ini telah memastikan yang kisah ini dilupakan supaya sejarah ini tidak lagi berlaku. Lepas itu salah seorang dari Gorosei itu cakap,
agak annoying pula nak dengar kisah dongeng ni sekarang. Lepas tu salah seorang dari diorang juga cakap apa yang ada dalam kisah dongeng itu sebenarnya semuanya betul, cuma kena faham betul-betul konteks sejarah itu. Dan kita pun baru beberapa tahun je dilantik jadi gorose generasi terbaru yang tahu pasal kebenaran sebenar dan sebab apa sejarah itu perlu dilupakan. Cuma tak ada apa yang dapat menyangkal fakta sejarah tersebut sebenarnya. Dan sekarang di hadapan kita ini, kita dapat melihat sendiri bukti yang masih segar, sebuah pohon yang gergasi saiznya, yang mana akarnya menjala sampai ke Pulau Fishman. Inilah pohon devil fruit yang bernama Eve. Dan chapter pun tamat. Power kan? Jalan cerita yang atas susun ni memang masterpiece gila. Tak sabar aku nak review chapter yang ketiga pula. Ada korang yang pening what is going on, apa yang aku tengah cerita sekarang ni, sebenarnya ingin aku jelaskan balik. Review chapter ni adalah dari fan, okay? Bukannya karya Oda. Ini hanyalah sebuah fan made manga yang mengadaptasikan teori-teori termasyur serata dunia pasal siapakah Ryokugyu, Voice of Vaulting, Devil Fruit dan sebagainya. Alright, hari ni aku nak promote dua lagi speaker tetap aku, which is Zahir Asna. Dia banyak menghasilkan konten review anime, iaitu berkenaan Detektif Conan. Dia sekarang baru ada 4,200 subscribers as at video ini dihasilkan, dan telah pun menghasilkan 101 videos setakat ini. Dan video dia paling banyak views pun adalah sebanyak 5.9k views. So jom gang, kita sama-sama support my brother here so that Zahir dapat mencapai 10k subscribers dalam masa terdekat. Dan seorang lagi adalah Nazir Nizam. Dia banyak menghasilkan konten short film di channel dia. Sekarang ni dia baru je ada 156 subscribers dan telah pun menghasilkan 10 videos setakat ini. Jom gang, kita pump sikit subscriber kepada my brother over here so that dia juga berjaya mencapai 1000 subscribers dalam masa yang terdekat. Link channel YouTube Zahir Asna dan Nazir Nizam ni aku tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan momen yang dinanti-nantikan, pengumuman giveaway jatuh kepada tahniah my brother, dan kepada yang kurang bernasib baik, jangan risau, ada 8 lagi giveaway yang menanti kalian. And gang, before I end this video, sedikit renungan. Mungkin tak ramai dari kita yang perasan sesungguhnya terdapat banyak fadilat dalam bersedekah yang kita tak perasan dan tidak juga kita endahkan. Kadang-kadang bukan rezeki kita yang sempit, tapi sebenarnya sedekah kita yang sedikit. Dengan bersedekah tidak sesekali akan membuatkan kita miskin. Bahkan dengan bersedekah Allah akan memperluaskan lagi rezeki kita. Dengan bersedekah Allah akan menjauhkan kita daripada segala musibah dan bala, menyembuhkan penyakit dan memanjangkan usia kita. Jadi mulalah bersedekah dengan sedikit dahulu, tapi istiqamah, nanti insya-Allah Allah akan bagi kekuatan untuk kita bersedekah lebih lagi. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi